berhubung dengan isu semalam, demonstrasi aman di Dataran Merdeka melibatkan isu 3R yang berlaku di sana. Difahamkan oleh ramai yang hadir dalam laporan berita dalam ketika mana semalam berlaku demonstrasi menentang kezaliman Israel dan Zionis, ada juru cakap daripada penganjur, difahamkan Dr. Musa Nordin. Ya, beliau ini merupakan seorang pro Pakatan Harapan. Bukti banyak dalam media sosial berkenaan pro Pakatan Harapan yang mendakwa, yang menghalang para demonstran semalam untuk bertakbir dan mengecam Benjamin Netanyahu. Jadi beliau kata antara yang dilaporkan oleh media ialah we made an official statement that it is for multiracial and multi-religious community. We want everyone to be involved in the chant. So if you chant the takbir, then you are isolating the non-Muslim in the crowd. Those who chanting the takbir are people who can be quite conservative and extremist. Ini 3R. Ini menuduh siapa yang bertakbir, melakukan takbir sebagai ekstremis. I think they come from a background of conservatism. It's perceived as being all about Muslim and the Jewish community. Saya nak maklum pada rakan-rakan media, saya belajar di London 2-3 tahun lepas. Dan saya pun terlibat dalam demonstrasi aman Palestin ketika itu. Tak ada masalah bertakbir dengan golongan Marxis, golongan sosialis. Tidak ada apa-apa isu. Orang kata boleh mengundang fitnah ataupun melukai hati mereka. Tapi kenapa semalam para demonstran dihalang untuk bertakbir? Dan menteri ada semalam. Menteri komunikasi ada semalam. Ya, dan anak dan penasihat kepada Perdana Menteri pun ada. Anak Perdana Menteri sendiri. Jadi kenapa hal ini dibiarkan? Dan tidak dibangkitkan dalam jawapan 3R yang dijawab oleh Menteri Dalam Negeri tadi. Jadi ini yang kami nak persoalkan double standard. Jadi selebihnya saya kasih kepada ahli parlimen lain untuk mengupas pelbagai isu yang dibincangkan tadi. Silakan, Pak Ustaz. Terima kasih. Saya nak menyambung daripada sahabat saya YB Macang sebut. Kita pun pelik kenapa dalam negara kita yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan tak boleh lagi bertakbir. Kalau nak takbir pun tak boleh, nak semayang macam mana? Takkan nak semayang tak boleh sebut takbir, tak sah lah semayang tu. Jadi itu benda yang pelik lah yang berlaku. Dan kita nak maklumkan juga pemuda PAS akan menganjurkan satu lagi himpunan membantah Israel ini pada hari Sabtu di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat. Maklumat lanjut akan kita beri. Dan himpunan tu kita boleh takbir. Himpunan tu boleh takbir, boleh sebut perkataan Yahudi dan boleh mengecam tindakan Zionis. Kita tak ada apa-apa larangan-larangan nak guna perkataan yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh. Menunjukkan kemarahan kepada Israel ini mestilah dengan membawa kepada asas akidah. Asas akidah tu tentulah beriman kepada Allah. Tentulah kena sebut nama Allah. Himpunan itu dibuat kerana Allah yang mengarahkan umat Islam buat begitu. Mempertahankan Islam, mempertahan bangsa, mempertahan tanah, mempertahan maruah. Jadi kita amat kesal dan pelik kenapa tak boleh disebut takbir ataupun Allahu Akbar itu. Kemudian tadi disebut dalam jawapan Menteri Dalam Negeri di Parlimen tentang isu 3R. Dibawa kenyataan-kenyataan, kesemua contoh-contoh yang dibawa itu daripada pemimpin Perikatan Nasional. Kita juga heran kenapa dia tak sebut kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PHBN yang juga menyentuh 3R. Kenyataan ahli Parlimen Bagan misalnya, yang mendakwa kalau Perikatan Nasional diberi peluang memerintah Pulau Pinang, kuil akan dirobohkan. Dia sebut dia nafi kenyataan itu. Tapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tak disebut dalam contoh tadi? Ini satu contoh double standard. Hanya salah itu diletakkan kepada PN, pembangkang, tapi melibatkan PHBN tidak disentuh. Iswardi Morni misalnya, seorang aktivis PKR, terang-terang menghina Duli Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Dalam satu video yang dia ketuk tu, dia kata, "Tuanku, bangun tuanku, tuanku." Dan dia, apa tindakan dia ambil kepada dia? PKR pula naikkan pangkat dia kepada Setiausaha Kerja Biro Komunikasi ke apa, kalau tak silap. Penerangan. Jadi kalau orang yang hina tuanku dalam parti dinaikkan pangkat, maknanya adakah parti bersetuju dengan tindakan menghina tuanku tu? Itu persoalan yang kita tanya. Kemudian ada satu artikel lagi daripada Utusan Malaysia 27 Ogos. Seorang pemimpin wanita amanah
mengatakan PAS dikuasai pemimpin berjiwa takfiri selepas Nik Aziz meninggal dunia. Dia menyebut perkataan takfiri, mengatakan PAS dipimpin oleh pemimpin berjiwa takfiri. Apa tindakan ke atas dia? Kita sebut perkataan kafir dalam Dewan Rakyat. Kenapa tak boleh? Perkataan kafir itu macam disebut oleh ahli parlimen Pekalan Cepa dan tadi disentuh, dihurai oleh parlimen Ustaz Misbah, Farid Buntar. Kafir itu bukan bermaksud konotasi negatif. Itu perkataan yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kerajaan di bawah pimpinan Kerajaan Madani di bawah pimpinan PMK ini nak bawa naratif Islam ni dalam definisi apa? Dia nak guna definisi Islam ke nak guna definisi orang lain? Itu persoalan yang kita bangkitkan ini, dan ini amat berbahaya kepada umat Islam. Kalau dia diberi naratif yang salah tentang Islam kepada orang Islam, lama-lama orang Islam akan memahami naratif itu dari sudut akal manusia, tidak memahami naratif itu dari sudut akal tasawur, daripada ukuran tasawur Islam dan daripada tafsiran Al-Quran. Ini amat berbahaya pandangan kita. Tidak dibenarkan untuk bertakbir malam dilakukan oleh halangan oleh doktor. Mereka memperlihatkan bahawa sebenarnya tidak mahu menyambutkan himpunan yang dibuat oleh PAS. PAS tidak melakukan takbir. Maaf saya tergelak sekejap. Sebabnya minggu lepas kami semua berhimpun. Dalam tu ada DAP, ada PKR, dan malam kita bertakbir. UMNO ada. Jadi kenapa semalam ada exception? Yang hadir itu pula pimpinan tertinggi negara, Menteri Komunikasi, penasihat Perdana Menteri, tapi tidak dibenarkan bertakbir. Atas alasan kononnya mengguriskan dan ekstremis. Dan yang bercakap itu pula penyokong kuat Pakatan Harapan, Dr. Musa Nordin ni. Dan beliau dikecam dalam media sosial. Dikecam beramai-ramai oleh orang yang hadir ke demonstrasi tersebut. Jadi ini tidak tepat nak mengatakan hanya PAS saja boleh bertakbir. Semua orang bertakbir ketika mana demonstrasi. Dan itu menunjukkan kesepakatan kita, solidariti kita terhadap kezaliman Israel. Memanglah kita kena kecam Benjamin Netanyahu. He is a devil in human disguise. I mean, this is the strongest term I can come out today. And kita akan demo minggu depan. Dan kita akan cakap benda yang lebih tegas. Bukannya 50-50 dalam keadaan meruncing di Gaza seperti mana yang kita dengar. Ucapan-ucapan Perdana Menteri. Kita kecewa. Saya setuju dengan Marang bila dia kata we are not full-hearted dalam mengecam kekejaman yang berlaku di Israel.